Sila Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi untuk Terima kasih 3 minit. Tuan Yang Tua. Terima kasih Yang Berhormat Bintulu. Untuk makluman Yang Berhormat, kerjasama antara Malaysia dengan China dalam bidang sains, teknologi dan inovasi telah lama wujud. Hal ini diperkukuh dengan pemeteraian perjanjian persefahaman antara China dan Malaysia, iaitu Agreement between the Government of the Republic of China and the Government of Malaysia on Science, Technology, Innovation, Cooperation, yang telah ditantangan pada 4 Oktober tahun 2013. Susulan daripada itu, beberapa agensi di bawah MOSTI telah bekerjasama dengan negara China, antaranya melalui Agensi Angkasa Malaysia, di mana MISA sebagai peneraju Research and Development bidang angkasa telah menjalinkan kerjasama dengan negara China melalui MOU yang ditandatangani pada 30 November 2021, iaitu Agreement between the Government of Malaysia and the Government of People Republic of China on Space Cooperation and Peaceful Use on Outer Space. Fokus utama kerjasama dalam bidang tersebut adalah bidang sains angkasa, teknologi angkasa dan aplikasi angkasa dalam penerokaan. Untuk MIMOS Berhad bawah MOSTI, kerjasama MIMOS dengan kerajaan China bertujuan membangunkan penyelesaian dan use case yang melibatkan 5G dan kecerdasan buatan. MOU ini telah ditandatangani pada 27 November 2020 di antara MIMOS, Maxis dan Huawei Malaysia. Seterusnya, MIMOS juga telah menandatangani MOU bersama Huawei pada 28 April 2022 yang berkaitan dengan program latihan seperti upskilling for deep tech and future skill untuk meningkatkan kemahiran dan menempatkan tenaga kerja terlatih tempatan dalam industri deep tech. Peserta yang terpilih telah berpeluang menyertai latihan di Huawei Malaysia Global Training Center. Pusat ini merupakan hub latihan dalam bidang teknologi ICT dan pembangunan bakat yang pertama ditubuhkan di luar negara China. Dan bidang yang diberikan persijilan profesional adalah seperti 5G, Advanced Intelligence System, Augmented Analytics dan teknologi data discovery. Melalui meranti Yang Berhormat, bawah MOSTI pun telah membuat kerjasama dengan pihak negara China melalui program pembangunan Drone Tech Malaysia. Program yang melibatkan syarikat drone utama seperti DJI dan XAG di negara China. Dan kita tahu bahawa DJI merupakan pengeluar drone terbesar di dunia, di mana Malaysia merupakan pasaran terbesar di Asia Tenggara. Dua buah persatuan drone Malaysia iaitu Malaysian UAV Development Association dan MyAIRA juga menjalinkan hubungan rapat dengan World UAV Federation yang berpangkalan di China. Meranti juga telah bekerjasama dengan satu syarikat yang berkaitan dengan inovasi dan juga startup, iaitu Two Star, yang mempunyai rangkaian inkubator profesional terbesar di China di bawah program Global Market Fit Program, dan ia memungkinkan syarikat-syarikat startup Malaysia untuk berkembang di negara China. Dan bidang yang telah pun dikenal pasti adalah seperti komunikasi, pendidikan, sukan, e-commerce, otomotif, pelancongan, makanan dan minuman, serta logistik dan pengangkutan. Manakala MAVCAP Yang Berhormat, iaitu Malaysian Venture Capital Malaysia, telah menjalankan kerjasama dengan agensi pembiaya di China, iaitu dalam bentuk pembiayaan industri. Setakat ini, dua bentuk kerjasama telah pun dijalankan, iaitu pembiayaan dana Asia Green Tech dalam teknologi hijau. Kedua, kolaborasi bersama fund manager dari China iaitu Gobi Partner dalam bidang teknologi drone. Dan akhir sekali, Nano Malaysia telah pun meningkatkan kerjasama dengan syarikat daripada negara China termasuk dalam produk grafin bagi kita melaksanakan komunikasi dan pertukaran teknologi dan menyokong serta pensijilan bahan teknologi tersebut. Kita merancang supaya Nano Malaysia Berhad dapat bekerjasama dengan lebih banyak pihak di negara China seperti Nanopolis Suzhou Technology dan juga Shanghai Industrial Technology Center of Graphene, yang mana boleh memungkinkan kita untuk melaksanakan banyak program-program bersama. Terima kasih. Satu lagi, apakah rancangan jangka panjang Kementerian untuk memajukan industri kenderaan elektrik tempatan dan membangunkan infrastruktur EV seperti sistem pengecasan tang? Adakah kerjasama dilakukan bersama negara seperti China? Sekian. Sila Menteri 1 minit. Terima kasih Berhormat. Hasil daripada rancangan yang telah pun kita laksanakan sejak 2013, apa yang telah saya maklumkan,
Antaranya yang terbesar bagaimana kita dapat bekerjasama dalam industri yang berkaitan dengan nanoteknologi. Untuk itu, apa yang berhormat tanya berkenaan dengan EV, industri EV, pengecas serta rancangan perluasan electric vehicle di negara kita, dia telah pun diletakkan di bawah Nano Malaysia Berhad supaya bekerjasama dengan pihak EV industri di negara China. Dan pada tahun ini kita telah pun membuat kerjasama dengan pihak negara China melalui China Innovation Alliance of Graphene Industry, di mana pembuatan bateri dalam industri EV dapat dilaksanakan. Dan salah satu ketua pegawai eksekutif Nano Malaysia, iaitu Dr. Rizal Khairi Ahmad, dilantik sebagai penasihat antarabangsa kepada China Graphene Industry Alliance yang telah melaksanakan aktiviti membuat bateri di negara China. Merupakan satu pengiktirafan kepada negara kita kerana kita telah berada di hadapan mereka ketika ini. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, Yang Berhormat Kubang Pasu, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Ketua. Soalan tambahan saya ini adalah berkenaan dengan teknologi pertanian pintar, tetapi bukan yang ini daripada China. Saya difahamkan dalam jawapan diberikan oleh Timbalan Menteri dalam Dewan baru-baru ini, terdapat banyak sistem yang dah ready untuk di-embrace oleh usahawan-usahawan tempatan kita. Jadi saya nak tanya berapa banyakkah yang telah kita roll out dan di-embrace oleh usahawan tempatan tentang teknologi pertanian pintar ini, dan kalau kurang mendapat sambutan, apakah hambatan-hambatan yang ada yang menyebabkan ianya sangat kurang di-embrace oleh usahawan-usahawan tempatan kita dalam teknologi pintar pertanian ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Melalui program teknologi pintar yang berkaitan dengan Malaysian Modern Agro Farming System, iaitu dilaksanakan oleh Agensi Angkasa Malaysia. Memang ada spesifik aplikasi digunakan untuk membantu petani-petani supaya mengamalkan pertanian pintar. Walaupun saya telah maklumkan dalam jawapan Timbalan Menteri dahulu bahawa 27 teknologi pertanian pintar sekarang boleh di roll out daripada 46 yang sedia ada. Antaranya Yang Berhormat, isu yang jadi rungutan petani untuk melaksanakan pertanian pintar ialah kos awal teknologi tersebut yang menghambat mereka daripada untuk menggunakan teknologi seperti penggunaan smart farming, menggunakan IoT, menggunakan solar, menggunakan AI dan juga sensor-sensor dalam mengendalikan humidity, temperature dan juga angin. Jadi kalau kita boleh menolong membantu petani pintar ini supaya mereka mendapat capital expenditure untuk memperakukan mereka supaya dapat menggunakan teknologi pintar ini di awal pembangunan pertanian pintar mereka.